أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka berpesan-pesan akan kebenaran dan berpesan-pesan akan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga akhirnya. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, yang dikasihi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan, sihat? Alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas limpahan kurnia dan ni'matnya yang masih diberi peluang kepada kita untuk terus berbakti, terus melakukan amal ibadat. Kerana ini merupakan satu rezeki yang besar, tapi tak ramai orang tahu bahawa ini rezeki, kan? Kita dah faham rezeki ini duit je lah, kita faham kan? Duit itu rezeki. Tapi sebenarnya dapat tahu tentang kebaikan itu rezeki, dapat buat kebaikan itu rezeki yang kedua. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal kita pun sibuk dengan urusan-urusan dunia, kan, keperluan-keperluan hidup yang lain-lainnya, dan kita spendkan sedikit masa dan istiqamahkan benda ni, walaupun di antara Maghrib dan Isya saya kira mungkin lebih kurang setengah jam kot, dan lebih kurang tapi kita spendkan masa ni untuk terus berbakti, terus mendengar berkaitan dengan kuliah ataupun tazkirah, kan. Mudah-mudahan ia menjadi satu amal soleh yang bakal memberi manfaat kepada kita kelak insya-Allah. Jadi alhamdulillah, dan dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya saya tengok dekat sini ni daripada bulan 6 tu, saya tak datang ke Al-Muflisin lama sangat, kan. Bulan 6 sekarang dah bulan 11. Hasil daripada kekanan kerja, kan, faktor kekanan kerja dan sebagainya, saya pun banyak dah mula keluar negara sekarang ni, dan akhirnya pihak surau bersetuju untuk tukar, kan. Kalau tuan-tuan mungkin tak pernah ikuti kuliah saya, mungkin first time, kan, ada kan. Tapi kita buat dulu kuliah subuh. Tak ramai lah subuh ni, orang kuat-kuat subuh ni, kan. Kuat-kuat. Maghrib pun kuat juga, kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita tukar ke kuliah Maghrib. Kalau tak silap saya, hari Ahad, ini minggu berapa ini? Hari Ahad minggu ketiga kan? Hari betul, hari Ahad ke Sabtu? Ahad yang ketiga. Itu dia. Jadi setiap bulan Ahad yang ketiga. Dulu Sabtu ke Ahad kedua, kan? Kuliah subuh. Tapi dah tukar kepada Maghrib Ahad yang ketiga. Faktor subuh ni banyak cabaran, kan? Banyak cabaran, kan? Jadi kita ambil Maghrib lah, kurang sikit cabaran dia, kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita akan membincangkan daripada kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ni maknanya kitab zikir-zikir Nabi SAW. Himpunan Imam
An-Nawawi, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini dia menceritakan kepada kita tentang zikir-zikir yang diamalkan Nabi. Nabi amalkan zikir bagaimana nak tidur, bagaimana ketika terjaga daripada tidur, bagaimana nak berjalan, nak pakai baju, kan, nak mengelak daripada masalah-masalah sebagainya. Dalam kitab ini dia dah himpunkan. Walau bagaimanapun untuk doa-doa ni tuan-tuan, dalam kitab ini dia tidak hanya kepada hadis yang sahih saja. Ada juga hadis yang dhaif, tapi dhaif ringan lah, tak sampai ke tahap maudhu', tak sampai ke tahap munkar, kan? Dhaif ringan yang boleh kita amalkan sebagai amalan seharian kita ketika mana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok betul-betul Imam An-Nawawi dia meletakkan kitab ini, nama dia Al-Azkar. Al-Azkar ni maknanya jamak kepada zikrun, zikir-zikir. Maknanya zikir-zikir yang dibacakan, yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok daripada kitab ni, jelas kepada kita bahawa kita ini memang kena amal zikir yang diajarkan oleh baginda. Kan? Mana tak ada istilah kata zikir baginda ni besar, berat. No, tidak ada. Sebab itulah zikir baginda yang Allah tak rasa kita buat. Kan? Hatta bukan kata zikir saja, Al-Quran pun, kalam siapa dia Al-Quran? Kalam Allah pun kita disuruh baca. Apatah lagi zikir. Zikir ni zikir kalam manusia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya zikir kita perlu baca. Kan, kalau Al-Quran Allah Taala suruh kita baca, so begitu juga dengan zikir Nabi. So kata ini zikir ni berat ni, kan, kita kena buat zikir baru lah. Ini silap tuan-tuan. Pemahaman yang salah dalam agama. Jadi apa yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang sesuai. Kenapa? Kerana Nabi ini dia kan manusia macam kita. Kan, diciptakan ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ni manusia seperti kamu. Nak menunjukkan bahawa kalau Nabi boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Itu maksudnya. Kalau Nabi berkorban, berperang, berjalan keluar daripada rumah untuk berdakwah, Nabi boleh buat dengan benda yang susah, kenapa kita tak boleh buat? Itu maksudnya, kan? Sebab Nabi ni manusia. Lainlah kalau dia ni malaikat. Kalau dia ni bukan manusia, kan? Kita pun adalah boleh nak mengelak, kan? Oh, ini Nabi boleh lah, dia ni malaikat. Tapi tak, Nabi juga manusia biasa, yang mana kita kalau kata Nabi boleh buat, kita perlu buat juga hal yang sedemikian. Dia ada zikir, ada yang berat, dan ada yang biasa, ada yang panjang, ada yang mempunyai maksud yang berkaitan dengan keadaan dunia dan akhirat. Tetapi ala kulli hal, doa Nabi ni tuan-tuan, dia mempunyai jawami'ul kalam. Bahasa Arab panggil jawami'ul kalam ni maknanya dia meliputi lengkap ataupun komplit dengan doa yang diajarkan. Kan, kita tengok doa Nabi ni. Kita ada doa kita. Mungkin kita doa, ya Allah berikan aku kesihatan, berikan aku umur yang panjang, berikan aku rezeki yang murah. Kita fikir, kan, doa kita tadi. Tapi doa Nabi ini dia meliputi. Maknanya baca je dia akan merangkumi. Boleh kata bagus doa Nabi SAW. Ini dia, ini yang penting. Sebab kita ni nak baca doa, nak apa-apa pun, kalau seeloknya dia boleh baca doa sendiri, tak ada masalah. Boleh. Dalam bab doa ni dia harus dia terbuka luas. Doa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, kan, bahasa Siam, bahasa apa lagi, bahasa macam-macam lah. Untuk pandai bahasa apa tu boleh doa, dia umum. Tetapi seafdal doa adalah doa bahasa Arab dan daripada Al-Quran dan daripada Al-Athar yang sahih, yakni hadis Nabi SAW. Baik. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya pada muka surat ke-42, hadis yang ke-43. Kalau saya tengok dekat sini, last saya baca ni pada 5 hari bulan 6. 5 bulan 6.
5 bulan 6 tahun 2022, maknanya bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dekat 5 bulan gaib. Biasa anak murid yang gaib, ini guru yang gaib. Pelik ini. Baik. Hadis ini kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-lail kabbara 'ashran wa hamida 'ashran wa qala subhanallah wa bihamdihi 'ashran wa qala subhanal malikil quddus 'ashran wastaghfara 'ashran wa halala 'ashran thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 'ashran thumma yaftatihu as-salah wa qawluha habba ay istayqadh. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun di waktu malam, terjaga, bagi dia tidur, maknanya bagi dia tidur. So maknanya kita ni tidur, bagi dia pun tidur. Itu yang ada hadis yang melarang sahabat Nabi yang mana dia berasa sikitnya bagi dia buat amal kan, dia pun nak buat lebih. Dia tanya Aisyah, apa Nabi buat amal? Bagaimanakah amalan Nabi? Aisyah ceritalah, kata Nabi ni dia sembahyang malam dan dia tidur. Dia berpuasa dan ada hari-hari dia tak puasa. Dan dia pun nikah kahwin. Bila Aisyah cerita sedemikian, sahabat ni rasa, sikitnya amal Nabi kan. Seorang kata apa, itu Nabi, dia kata kita ni kena lebih lagi lah. Lalu orang ni pun kata, kalau begitu saya nak berqiyamul lail dan tak nak tidur malam. Nak berqiyamul lail, tak nak tidur malam. Dengar kepada Nabi hal ini, Nabi melarang berbuat sedemikian. Kenapa Nabi melarang? Sebab Nabi kata, aku sebaik-baik makhluk di antara kamu, aku semayang di waktu malam dan aku tidur. Ini dia ya, aku berpuasa dan aku berbuka. Kalau Ramadan sebulan tu wajib lah kan. Jangan pula kita sehari puasa esok buka, sehari puasa esok buka Ramadan. Kacau kan. Kalau puasa yang paling baik seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Puasa macam mana? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Puasa Nabi kita SAW Isnin dan Khamis, sunatnya. Adapun hari-hari lain, ada hari Ashura kan, ada hari Arafah, ada Yaumul Bait, hari putih dipanggil, yakni 14, 15, 16 hari bulan Islam. Puasa macam ni. So Nabi puasa, Nabi berbuka. So begitu juga dengan hadis ni. Maknanya idza stayqadha, ma idza habba min al-lail, habba ni maknanya terbangun, bermakna istayqaz. Istayqaz maknanya terbangun di waktu malam. Terbangun ni mesti dia duduk atau dia tidur. Habba ni maknanya istayqaz. Istayqaz dalam bahasa Arab digunakan untuk orang yang tidur. Kalau bangun biasa ni bukan pakai istayqaz, dia pakai perkataan lain. Tapi bila sebut istayqaz, maknanya Nabi bangkit daripada tidur. Kenapa? So bila bangkit daripada tidur, maknanya Nabi tidur lah maknanya kan. Nabi tidur. So kita pun begitulah. Nak buat amal ni dia kena ikut apa yang dibuat, apa yang dilakukan. Jangan kita melampau. Sebabnya amalan yang paling baik di waktu malam ialah sepertiga malam. Tidur dulu, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur semula dan bangun di waktu subuh. Ini susah nak buat ni kan, jarang boleh buat. Biasanya bangun, lepas tu tidur semula, dah tak bangun-bangun lagi dah. Itu biasa kan. Tengok-tengok 8 pagi, tengok-tengok 9 pagi. Itu dia. Ini payah nak buat. Mana itu amalan yang dilakukan oleh Nabi. Sebab Nabi terjaga di waktu malam, baginda bertakbir 10 kali, kabbar 10, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali Allahu Akbar. Takbirnya kita baca Allahu Akbar. Itu dah kira lafaz takbir. Tak perlu kita seorang-seorang takbir Allahu Akbar. Terkejut orang rumah tuan. Dia tengok sebelah ni buang tabiat ke apa ni.
Dia tahu lah menang besar kan. Jangan buat hal kan. Tu dia. Dia tak boleh. Dia just sebut je. Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Takbir tadi tak perlu kuat. Hanya untuk kita dengar cukuplah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali. Wa hamida 10 dan bertahmid sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Wa qala subhanallah wa bihamdihi 10. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Ya. Wa qala subhanal malikil quddus 10. Ini banyak tuan-tuan, kena ingat ya, kena ingat. Sebab bila kita terjaga di waktu malam, tak adalah nak cari bilik air pergi kencing saja. Kan? Jaga waktu malam. Jaga juga, betul tak? Cari bilik air kencing, tarik selimut semula. Janganlah macam tu. Sekurang-kurangnya kita baca benda ni. Walaupun kita kata solat 2 rakaat cukuplah kan. 2 rakaat, bolehlah 2 rakaat. Tapi benda ni kena kuat. Sebab ini kaedah yang detail, yang diajarkan kaedah Nabi bagaimana tidur dan terjaga di waktu malam. Ni detail ni. Dan tuan-tuan dapat daripada hadis yang sahih daripada Abu Dawud. Dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mana isteri Nabi. Aisyah ni isteri Nabi, dia tidur dengan Nabi, dia tahulah. Orang tanya dia bagaimana Nabi tidur malam kan. Dia kata Nabi tidur, bila Nabi jaga, Nabi baca ni. So kita boleh amalkan kaedah semulia-mulia makhluk ni melakukan. Subhanal malikil quddus 10. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kan, tak perlu sambung panjang-panjang lah. Subhanal malikil ma'bud, itu bulan puasa pula kan. Tak perlu. Subhanal malikil quddus cukup. Itu dia. Kadang-kadang semangat kan. Subhanal malikil ma'bud, subhanallah, alhamdulillah. Lain jadi. Kemudian wastaghfar 10, istighfar 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar ni mana? Wastaghfar ni istighfar. Lafaz yang paling ringkas pun nak kira istighfar. Kalau baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh juga. Tapi cukup memadai dengan sekadar astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim 10 kali. Wa halala 10, bertahlil 10 kali. Bukan buat tahlil 10 kali, bukan. Pagi-pagi panggil orang buat tahlil pula. Bukan. La ilaha illallah. Itulah tahlil. Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahlil sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian bagi dia membacakan doa. Maknanya kat sini pertama sekali kabbar. Allahu akbar, takbir 10 kali. Kemudian hamidah 10, bertahmid memuji Allah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian subhanal malikil quddus 10 kali. Kemudian istighfar 10 kali. Kemudian baca tahlil la ilaha illallah 10 kali. Subhanallah tuan, comel. Hidup Nabi kita tengok kan. Tak boleh nak kata apa yang kurang. Memang cantik kehidupan Nabi. Bagaimana terjaga tidur boleh macam tu punya bacaan. Kita nak baca ni lepas sembahyang pun malas kan. Lepas sembahyang dah subhanallah 10 kali. Bukan duk zikir kita dah keluar. Kan? Nak wirid tak dan. Kan? Bukan kata benda tu wajib. Dia tak wajib tuan. Lepas sembahyang tu dah sah dah. Dan sembahyang zuhur imam bagi salam, kita tak doa pun dah sah lah. Tapi nak katakan Nabi ni dia buat benda-benda macam ni, benda-benda yang sunat, yang boleh mendekatkan taqarrub dia kepada Allah. Yang wajib tu wajib lah kan? Sembahyang isyak berjemaah dah selesai dah. Balik rumah nak tidur, apa dia buat? Sebelum tidur, selepas tidur, ketika tidur, terjaga ni amalan dia. Memang kita tengok subhanallah, cantik sungguh dia punya jiwa dan keluhuran
Nabi kita dalam melakukan ibadat. Wa halala 10 dan bertahlil 10 kali. Thumma qala kemudian baginda bersabda berkata, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamati 10. Dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia dan kesempitan di hari kiamat, kesukaran di dunia dan kesusahan pada hari kiamat. 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kesusahan, kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat. 10 kali. Ini baca doa Nabi ni. Summa yaftatihus salah. Kemudian dia memulakan semayang. Allahu Akbar. Comel tuan-tuan. Maknanya dia terjaga di waktu malam, bacakan 7 benda tadi, kan? Lepas 7 benda tadi tu, ambil air semayang, kemudian bagi dia memulakan semayang. Kita tengok syarah daripada hadis ni. Yaftatihu ni maknanya ay yabtadi'u minal azkar. Maknanya bila Nabi ini terjaga daripada tidur, dia memulakan, maknanya dia memulai dengan bangunnya daripada tidur tadi dengan zikir-zikir, azkar. Ni dia nama azkar. Kitab Al-Azkar maknanya zikir-zikir. Zikir-zikir yang ma'thur, yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Idza habba ay istayqaz. Makna habba ni maknanya yakni dikatakan istayqadha, yakni apa nama ni, terjaga daripada tidur. Minal lail, persoalannya adakah tidur di siang hari atau malam? Malam saja ke? Qala Tibi ayu min naumil lail wal idafah bermakna fi. Maknanya kata ya tidur di waktu malam. Tidur yang dimaksudkan di sini ialah tidur di waktu malam. Kalau terjaga tidur tengah hari, tak perlu baca ni. Nabi tak buat. Tidur di waktu malam. Sebab tu dia ada dengan semayang ni. Ada semayang ni, semayang di waktu malam. Ini amalan para salafus salih, amalan para rasul, amalan para orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yakni mereka melazimi solat di waktu malam. Tuan-tuan kena mulakan. Yang dah mula, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya seminggu 2 kali bolehlah. Mulakan. Kalau susah sangat, seminggu sekali. Kan? Kita istiqamah. Mula. Akhirnya buat 2 kali seminggu. Akhirnya buat 3 kali. Isnin, Rabu, Jumaat. Kita setkan hari kan. Ataupun Isnin, Rabu, Khamis, sambil bangun sahur. Setkan tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, kan, apa kita nak sebenarnya? Kalau kita hanya keperluan, kalau kita katakanlah keperluan keduniaan kan, macam kita kerja kan, kita ni dah banyak sangat menghabiskan masa untuk keperluan dunia tu. Kita bayangkan daripada 8 sampai 5 petang dah habis dah keperluan dunia kan. Mana ruang untuk kita berikan kepada amal ibadat kita? Mana ruang? Malam, lepas maghrib, isyak ni. Kalau hak ni pun kita tak berikan, mana nak beri lagi? Kan, awal pagi pun tak bangun. Kadang tu subuh pun tak semayang. Cari makan, cari rezeki, tapi semua pun tak semayang. Maknanya hidup kita ni untuk apa sebenarnya? Adakah semata-mata cari duit, lepas dapat bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang, ada simpanan, melancong sikit-sikit, selesai? Adakah itu saja? Amal ibadatnya di mana? Ini persoalan yang kita kena letak question mark dalam diri kita masing-masing. Bagi kita semua nak mati ni, kan? Yang tak nak mati pun akan mati. Yang nak mati pun kena mati. Tak tahu bila. Ini yang kita rasakan bahawa Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Untuk tengok Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua ni. Maknanya Allah sebutkan, yakni dialah Allah yang menciptakan kamu, khalaqal maut, daripada yang menciptakan kematian, maut, wal hayat, dan kehidupan. Kenapa dimulakan dengan maut, kematian ni? Kerana manusia ni asalnya tidak ada. Nampak tak? Kita tidak ada asalnya. Allah mengadakan kita. Kemudian Allah mengadakan kita, dan kemudian Allah mematikan kita, dan kemudian Allah menghidupkan kita semula. Hidupkan kita semula kali kedua tu, masa tu tidak ada lagi kematian. Kalau azab, azablah kita. Kalau nikmat, nikmatlah kita selama-lamanya. Itulah kehidupan sebenar. Jadi sekarang ni kehidupan di dunia ni hanyalah tempat yang disinggah sementara. Betul kita boleh cari rezeki, cari keperluan hidup, tetapi jangan kita abaikan yang ni, kewajipan utama ni. Sebab saya tekankan tuan-tuan, kenapa? Kerana ramai di kalangan kita yang bila dah dapat kerja, dia pun dah mula sibuk kan, dengan amal ibadat pun dia kurang, tak buat, tak peduli sangat. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Dia agak macam tu. Sedangkan ini tujuan utama kan? Ini tujuan yang utama yang kita kena ingat, bahawa aku dinilai oleh Allah melalui amal ibadat. Maut wal hayat, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Allah buat mati hidup mati ni kan, nak menguji kita. Siapakah di antara kita ahsanu amala, terbaik amalannya? Kalau tanya ni kan, terbaik, bukan terbanyak. Allah nakkan ahsan. Ahsan ni terbaik, maknanya paling baik. So tidak ada cara paling baik amal ibadat kecuali ikut cara yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu paling baik. So ini yang kita ajarkan ni. Main kita dah dapat dah kaedah Nabi ni, bila dia bangun tidur, apa dia buat? Inilah paling baik. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kan? So ini kita kena ingat bahawa kehidupan kita ni apa dia kan? Sebab apa kadang-kadang kita leka, bukan kata kita nak mengata atau apa, tapi terkadang kita leka bila ada orang yang bercakap, orang beri peringatan, kita teringat dia, betul lah, dah lama dah masalah kan, lama dah ni tak pernah bangun malam ni. Kalau bangun tengok bola pernah. Ini musim World Cup ni kan. World Cup ni dekat sana Qatar, waktu dia 5 jam lewat daripada kita. Dia lebih kurang dekat Mekah, lebih kurang lah 5 jam. Maknanya kalau dia main pukul 8 malam, kita pukul 1 pagi, 2 pagi kan. Kalau dia main lepas isyak dekat sana, kita 1-2 pagi tu. Berapa ramai bersekak mata tengok bola, tidur malam kan. Tapi subuhnya tak sempat berjemaah. Yang lebih malam lagi tak bangun subuh terus. Itu masalah. Na'udzubillah, tuan-tuan, kita minta jauh kepada Allah. Bukan bermaksud kita melarang tengok bola tu, bukan kan. Nak tengoklah. Nak makan bola pun pelan lah tuan. Masuk hospital pun tuan lah, bukan kita kan. Maknanya tak ada masalah dengan hal tu. Tapi hal utama ni jangan abaikan. Sekurang-kurangnya berjemaah di waktu subuh, sekurang-kurangnya. Kalau kita boleh berkorban, boleh menghabiskan masa untuk benda-benda kepuasan kita kan. Tengok pasukan tu demi kepuasannya, bukannya apa. Benar? Bukannya negara kita masuk World Cup pun kita tengok, wah saya Argentina tahun ni, saya Portugal, saya Jerman, tengok kan. Bila menang sorak ke main kan. Kita lahir dekat Kodiang itu tuan, bukan lahir dekat Stuttgart ke, lahir dekat Munich kan. Sorak pun macam kita lahir kat sana lah. Tak ada apa pun kita dapat. Tapi kepuasan tu, kalau kepuasan dunia kita boleh korbankan masa, kenapa tidak kepuasan akhirat? Dan untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Faqalat, sa'altani an syai' ma sa'alani anhu ahadun qablak. Kata Aisyah, kau bertanya kepada aku ni kan, tidak ada orang yang bertanya kepada aku sebelum ni. Tak ada tanya pun aku apa Nabi buat bila bangun tidur. So bila kau bertanya, cantiklah. Wa fi hadha tahzin li su'alihi
wa tazyin limaqalihi. Maknanya dia kata ini dia memperelokkan cantiknya, memperelokkan pertanyaannya kan, mempereloknya pertanyaannya. Kemudian dia rasa macam apa, macam bagus soalan ni untuk apa? Bila Aisyah jawab, orang lain akan dapat manfaat. Macam kita lah. Kita dapat manfaat ni daripada orang bertanya. Kan Nabi buat apa? Tanya Nabi buat ni di waktu malam. Sebab waktu malam ni sahabat balik rumah masing-masing. Kan tak ada pula duduk tengok Nabi tidur. Oh tidur macam ni. Tak ada. Dia balik rumah dia. Kan? Jadi nak tahu macam Nabi tidur. Macam mana Nabi bergaul dengan isteri dia. Macam mana Nabi mengagihkan masa dengan rumah-rumah giliran isteri-isteri dia. Maka isteri dia lah yang paling layak untuk menjawab hal tersebut. Ya kan? Dan dia menyesali ala ghaflatin nasi an hal. Dia menyesali atas kelalaian manusia tentang hal ini. Idza habba ayu tambih minal lail kabbara ashran. Mana bila dia habba tadi maknanya dia terjaga, yakni istaiqadha daripada tidurnya, maka dia akan bertakbir sebanyak 10 kali. Minal lail maknanya ni khas kepada apa nama ni, tidur di waktu malam, tidur waktu malam. Bada'a fi hadzal hadis biwasf al-kibriya wal 'azamah. Dia bermula dengan hadis ini, bermula dengan ucapan dia dengan sifat-sifat kebanggaan dan juga kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merangkumi daripada segala gelaran dan juga segala kekeramatan yang ada pada Allah. Maknanya bila dia bangun tidur, dia mula dengan apa? Kabbar, mengucapkan Allahu Akbar. Susunan tuan, Allahu Akbar, macam kita nak semayang kan, dia bilang Allahu Akbar, kita mulakan dengan takbir. Takbir ni maknanya bila kita kata Allahu Akbar, bermaksud Allah itu maha besar. Akbar dalam bahasa Arab dia dinamakan sebagai isim tafdil. Isim tafdil bermaksud kalau kata benda tu besar, kabir ni besar, kabir ni besar. Kabir bermakna besar. Bila kata isim tafdil dimasukkan ke dalam kabir tadi, besar tadi, bermaksud tidak ada yang lebih besar daripada hal. Nampak? Sebab tu kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bermaksud apa dia ni? Bukan besar saja, tapi bermaksud Allah ni besar dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Itu maksudnya. Sebab tu perkataan tadi, liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan tu pun isim tafdil juga, daripada hasan. Hasan ni maknanya bagus, cantik kan. Ahsan paling cantik. So Allah nak tengok kita siapa amalan di antara kita yang paling terbaik, paling bagus, paling cantik. Jadi hadis ini bila Nabi tidur, Nabi terjaga. Dia kata kat sini, pengarang ni kata apa nama ni, dia memulakan dengan ucapan yang paling baik, paling agung, yakni memuji Allah. Puji Allah ni bukan dengan hamidah apa ni, alhamdulillah, bukan dengan subhanallah dulu, tapi dia kabbar, maknanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak katakan bahawa mulakan pujian Allah dengan takbir, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sangat-sangat apa besar tuan-tuan ya. Ini samalah maknanya syarah ni pun saya lebih kurang dengan apa yang ada dalam kitab ni lah. Baik. Kemudian dia mendoakan. Okey, dia berdoa kat belakang tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya ay syada'iduha. Dia kata Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kesempitan dunia. Kesempitan dunia dekat sini dia maksud syada'iduha, kesusahannya, kesusahan yang ada dalam dunia ni. Li'anna man bihi masyaqqah,
min marad atau dain atau zulm sarat al-ard alaihi bi'ainihi dayyqah. Kerana bagi sesiapa yang susah, yang dibebankan, yang dikenakan kepadanya kesakitan ataupun hutang ataupun kezaliman, maka akan jadilah dunia ni baginya dengan pandangannya yang sempit. Nampak tuan-tuan? Orang kata sempit dunia, rasa macam sempit dunia hari ni sebab masalah besar yang menimpa aku. Kan, masalah apa ni? Masalah hutang misalnya. Dah berhutang tapi tak ada jalan nak bayar. Berhutang pula bukan dengan angah ke acik, tapi dengan alung tu tuan. Hutang dengan alung kan. Hutang dengan alung ni dia kasar sikit. Kalau angah ke acik ke boleh bincang lagi. So janji nak bayar, tiba-tiba tak boleh bayar, duit tak masuk, kerja tak dapat, apa semua tak dapat. Maka bagi dia tu sempit dunia. Dan dia rasa, ya Allah, aduh dah hubung dah, kau tak bayar hari ni, rumah kau aku buat khianat, isteri kau, anak kau jaga-jaga. Kan? Dia tak dapat bayar. Maka sempitlah dunia bagi dia. Ini kita tengok doa Nabi ni. Sebab apa kita katakan jawami'ul kalam, dia merangkumi keseluruhan doa yang baik. Maknanya doa Nabi ni memang kalau kita kata doa tak boleh nak sembang, tak boleh nak petik, nak komen kan. Sebab terbaik. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Maknanya dia kata kat sini, kerana kesusahan ataupun dia sakit. Bila dia sakit ni dia rasa sempit dunia. Kan sakit, dia tak boleh bebas. Sakit ni misalnya kalau bab makan, tuan-tuan ada kencing manis, ada gaut, ada darah tinggi, kan? Tengok orang makan, sedapnya kau makan. Makan seafood, makan itu, makan ini, kan? Dia ni yang sakit ni, aduh nak makan pun ya Allah. Kan macam sempit dia, geram-geram kan, itu dia. Ini dia maksudnya. Okay? Atau hutang, atau kezaliman. Hutang ni disebutlah atau kezaliman. Kezaliman ni orang buat jahat pada dia. Orang buat jahat pada dia. Hari-hari kena buat jahat kat orang. Hari-hari kena pressure kat orang. Kalau kerja bos marah. Balik rumah isteri pula kasar. Pergi surau, pergi mana orang buat jahat dekat dia kan. Maka dia akan rasa sempit dunia ini. Betul tak? Inilah doa yang kita minta kepada Allah. Maknanya doa ni dia merangkumi semua. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Dhiqid dunya ni apa dia? Merangkumi benda-benda yang tadilah. Wa dhiqi yaumil qiyamah. Ayu syada'idu ahwaliha wa saqarati ahwaliha ashran. Maknanya Nabi ini dia minta juga daripada kesempitan di dunia. Dan ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kesempitan dunia tadi dan kesempitan di hari kiamat. Hari kiamat ni lebih-lebih lagi. Daripada kesusahan, daripada kesengsaraan keadaannya dan juga keadaannya yang sangat-sangat sukar. Pada hari kiamat ni lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita balik kepada Allah dan tidak bersiap sedia dengan amalan-amalan kita. Maka ketika itu keadaan lebih sukar. Dan tentu kita akan berhadapan dengan lebih benda yang susah. Dan sebab nak balik tak boleh nak. Kan? Hadap kat situ dah buat menyesal tak habis. Sebab tu kita katakan di dunia ni kita kena buat amal ibadat. Dan doa ini pun Nabi bacakan juga sebanyak 10 kali. So ini tuan-tuan dapat satu amalan yang sangat-sangat mulia, amal yang sangat-sangat terpuji pada malam ini. Dan mudah-mudahan saya rasa tuan-tuan boleh amalkan sebab benda ni mudah. Takbir 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wa bihamdihi 10 kali, Subhanallah Subhanal Malikil Quddus 10 kali, istighfar astaghfirullah 10 kali, bertahlil la ilaha illallah 10 kali. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. 7 set ni mulai malam ini kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dan kita semua akan dapat syafaat baginda dan amalan kita akan dikira oleh Allah sebagai sebaik-baik amalan kerana kesungguhan kita dalam mana nak melaksanakan amal ibadat, insya-Allah. Jadi untuk itu sampai di sini sahaja pada malam ini. Kita bertemu pada kuliah yang akan datang, insya-Allah pada hari Ahad
minggu ketiga, minggu ketiga bulan 12 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.